Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah sebagai memberkati majlis ilmu kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allah masih melapangkan masa kita untuk meneruskan penimbaan ilmu yang amat penting dalam kehidupan kita, agar kita terkeluar daripada kejahilan dan kekeliruan tentang darah wanita. Hari ini merupakan siri keempat pengajian kita mengenai darah wanita, yang mana dalam siri ketiga yang lepas kita telah masuk bab istihadah. Perlu diingatkan bahawa istihadah ni ada dua bahagian. Pertama, istihadah sughra, iaitu istihadah yang mudah untuk diselesaikan. Manakala istihadah kedua pula ialah istihadah kubra yang amat rumit untuk diselesaikan. Jadi apabila darah keluar selepas hari ke-15, kemungkinan ada orang yang keluar semula darah pada selepas hari ke-15 itu. Jadi kita kena tahulah adakah ia melibatkan istihadah sughra atau melibatkan istihadah kubra. Kerana cara penyelesaian di antara kedua bahagian istihadah ini tidak sama. Jika tersalah kaedah yang kita gunakan itu, kemungkinan beribadat dalam waktu haid dan tertinggal ibadat dalam waktu suci. Kena betul-betul pasti adakah ia melibatkan istihadah sughra ataupun istihadah kubra. Minggu lepas kita dah tengok contoh istihadah sughra dan juga contoh istihadah kubra. Jadi hari ini Kak Nur nak datangkan permasalahan yang pernah diajukan kepada kita. Jadi cuba tengok perbezaan, sebab kita bimbanglah. Istihadah ni dia ada dua kan, istihadah sughra dan istihadah kubra. Jadi kita bimbang, takut kita menghukumkan istihadah sughra sedangkan dia tu melibatkan istihadah kubra. Okey, jadi persoalan yang diajukan itu ataupun permasalahan wanita itu sendiri, dia ada tiga keadaan. Masa mula-mula dia beritahu masalah dia tu, seolah-olah ketiga-tiga itu keadaan dia sama. Sebab masing-masing mengatakan dia keluar darah 8 hari. Lepas tu hari ke-17 dan hari ke-18 darah keluar semula. Kalau kita tak siasat macam mana keadaan darah yang keluar itu, kemungkinan kita hukumkan hari ke-17 dan hari ke-18 itu adalah istihadah kubra, kerana suci tidak mencukupi minimum 15 hari. Tapi akhirnya cuba kita tengok slide. Okey. Itu dia. Jadi ada 3 gambar rajah di sini yang menunjukkan 3 keadaan darah yang keluar. Gambar rajah 1 merujuk kepada wanita A, yang mana
darah keluar secara berterusan selama 8 hari. Walaupun darah yang keluar itu pelbagai warna ataupun pelbagai tahap, haid dihukumkan 8 hari kerana ianya tidak melebihi 15 hari. Pada hari ke-17, darah keluar semula. Jadi apabila darah keluar semula selepas hari ke-15, kena buat analisis. Kita tak boleh terus hukumkan dia sebagai istihadah ke ataupun terus hukumkan ia sebagai haid. Jadi adakah darah pada hari ke-17 itu boleh dihukumkan sebagai istihadah ataupun nak hukumkan sebagai haid? Bila kita nak hukumkan haid, kita kena tengok formula haid seperti yang kita belajar dalam siri yang lepas. Antara formula haid ialah darah yang keluar itu mesti selepas mengalami suci minimum 15 hari. Kalau kita tengok di sini, adakah dia menepati formula itu? Hari ke-17 itu. Hari ke-17 itu baru merupakan hari ke-9 suci. Masih tidak mencukupi 15 hari. Bermakna hari ke-17 itu istihadah. Istihadah apa? Istihadah sughra. Terus kita hukumkan ia sebagai istihadah bagi menyempurnakan baki suci. Teruskan beribadat. Okey, kita tengok gambar rajah 2. Gambar rajah 2 ini merujuk kepada wanita B. Maknanya dia 3 orang kan? Jadi Kak Nur tak bolehlah beri nama. Kita beri nama wanita A, B, C sahaja. Gambar rajah 2 merujuk kepada wanita B. Darah yang keluar tidak lancar. Dalam tempoh 15 hari pertama tu, darah keluar hanya 3 jam sehari. Cuba tengok. Hari pertama keluar darah. Selepas itu keluar darah tu 3 jam sahaja. Darah berhenti. Hari kedua pula keluar darah 3 jam juga. Lepas tu hari ketiga tak keluar darah. Hari keempat keluar darah 3 jam sahaja. Hari kelima tak ada darah. Hari keenam ada darah. Walaupun dia tanda darah-darah yang keluar, yang mana 3 jam hari pertama itu warna hitam. Hari kedua 3 jam warna hitam juga. Hari keempat warna hitam juga. Hari keenam warna merah. Bertukar kepada warna yang lebih lemah. 3 jam. Lepas tu hari ke-8 last keluar. Tu pun 3 jam sahaja. Jadi selepas hari ke-8 tu darah dah keluar dah. Sehinggalah hari ke-15. Jadi apabila darah sudah berhenti dalam tempoh 15 hari, dia kena kira. Kena kira berapa jam kesemua darah yang keluar. Jadi oleh kerana 3 jam sehari dan 5 hari dia keluar darah, bermakna darah yang keluar itu hanya 15 jam sahaja. Jadi tidak mencukupi 24 jam. Bermakna tidak ada haid bagi wanita B pada fasa pertama bulan itu. Dia kena kira 15 hari. Kalau tak ada darah ataupun ada darah yang tidak mencukupi 24 jam, bermakna tidak ada haid lah sehingga 15 hari tu. Lepas tu hari ke-16 tak keluar darah. Tapi darah keluar semula pada hari ke-17. Bila darah keluar pada hari ke-17 itu, dia kena anggap darah itu sebagai haid. Seperti mana dia menganggap hari pertama tadi haid lah. Tapi di sini nanti Kak Nur terlupa ni, tertinggal. Bermakna 1 hingga 15 ini tidak berlaku haid. Dia kena qada hari-hari yang dia tidak tunaikan ketika ada darah. Hak ni pun kita dah bincang dalam bab haid yang mana darah keluar secara tersekat-sekat itu. Itu dia. Jadi kalau tidak berlaku
haid dalam tempoh 15 hari, bermakna tidak ada haid lagi lah. Okey, jadi apabila hari ke-17 darah keluar semula, dia kena anggap darah yang keluar pada permulaan hari ke-17 itu adalah haid. Itu dia. Sebabnya dia telah mengalami suci sebelumnya lebih 15 hari dah. Ni satu hari bulan sehingga 15 hari bulan tu 15 hari dah. Sebelum tu dah berlaku suci. Dah. Maknanya apabila suci dia dah melebihi 15 hari, jadi darah yang keluar pula tu pada hari ke-17 tu dia kena anggap haid lah. Itu dia. Dan pada mula tu memanglah tidak lagi. Tidak haid lagi. Dia kena tengok pula cukup ke tak syarat haid tu 24 jam. Jadi kalau kita tengok di sini, apabila hari ke-17 itu berlaku macam ni, dah mencukupi 24 jam, sebab 17 hari bulan tu sehari keluar bersambung pula hari kedua 18, bermakna bulan tersebut haid dia 17 hari bulan. Itu dia. Okey, faham tak? Ada perbezaan antara wanita A dan wanita B. Masa dia beritahu kepada kita tu, maksudnya dua-dua macam seolah sama lah. Dia kata darah yang keluar mula-mula tu sebab dia tak tanda. Mungkin ada yang tidak tanda, ada yang tanda lah. Ada yang tidak tanda, dia tak tahu pun berapa jam keluar pada hari pertama. Berapa jam keluar hari kedua tu. Kemungkinan dia mari khabar kita, dia kata sikit je, masa kencing je ke, ataupun ada di pad tu sikit je. Tapi nak tepatnya kena tanda seperti ini. Tanda waktu, hari tu kita dah bincang dah macam mana cara kita nak tanda perjalanan darah kita. Itu dia. Jadi wanita B ni pada 15 hari pertama tidak ada haid bagi dia. Tapi haid dia bermula pada 17 hari bulan. Itu dia. Sebab 17 hari bulan tu baru mencukupi 24 jam. Itu dia. Okey, kita tengok gambar rajah 3 pula. Kita namakan wanita C. Wanita C ni memberitahu hari pertama keluar darah hitam. Penuhlah sehari tu. Lepas tu keluar semua hari kedua darah tak keluar. Darah tak keluar sehingga hari ketiga. Hari keempat keluar semula darah dengan warna yang sama. Lepas tu hari kelima, keenam, ketujuh darah tak keluar. Darah keluar semula pada hari ke-8 dengan darah yang lebih lemah. Kita letak di sini warna lemah tu warna merah lah. Merah sebab lebih lemah daripada warna hitam. Bermula hari ke-9 darah dah keluar dah. Sehinggalah hari ke-15. Jadi dia mari khabar ke kita tu hari ke-18 tu. Maknanya keluar darah pula hari ke-17 dan 18. Macam mana nak hukumkan. Itu dia. Memanglah hari masa lepas daripada 15 hari tu, maksudnya dia hukumkan haid 8 hari lah. Termasuk nakak pada hari kedua, hari ketiga, hari kelima, keenam dan ketujuh itu. Jadi masa hari ke-16 itu, kaedah yang digunakan di sini adalah kaedah takwim berdasarkan darah yang keluar dalam tempoh 15 hari. Tetapi apabila darah keluar pada hari ke-17, kaedah takwim tidak boleh digunakan lagi. Kaedah takwim ini berpindah kepada kaedah khusus kerana berlaku istihadah kubra. Jadi haidnya bukan 8 hari lah. Sebab oleh kerana dia ni ada catatan warna-warna darah dan dia mengenal pasti darah itu, maksudnya boleh guna kaedah tamyiz. Daripada kaedah takwim tadi, dia menghukumkan 8 hari haid tu, hari ke-17 berpindah pula kepada kaedah tamyiz pula. Itu dia. Jadi berdasarkan kaedah tamyiz, haid dia dihukumkan 4 hari sahaja, iaitu dengan darah kuat hitam. Dengan darah kuat
hitam, termasuklah nakak pada hari kedua dan ketiga tu. Jadi bermula hari kelima sehingga hari ke-15 merupakan istihadah. Istihadah. Lepas tu hari ke-17 ni istihadah lah. Hari ke-17 dan 18 juga istihadah. Maknanya hari ke-17 tu apabila keluar darah, kalau kita yang belajar ni cara nak bertindak, maksudnya kita pun buat analisis pada hari ke-17 itu. Hari ke-17 keluar darah pula kena tengok balik, rupanya tak boleh pakai dah kaedah takwim, kena pakai kaedah tamyiz. Bila guna kaedah tamyiz hanya 4 hari sahaja haid kita. Jadi kita telah mandi pada hari ke-9. Bermakna kita kena qada solat kita yang kita, walaupun hari kelima, hari kelima kita dah mandi wajib dah sekali kan. Okey, jadi kita dah mandi wajib dah pada hari kelima ni, bermakna sah ibadat kita pada hari kelima, ke-6, ke-7. Tapi kita kena qada hanya hari ke-8 sahaja. Sebab apa? Sebab kita tidak tunaikan ketika dalam perjalanan tu. Sebab walaupun kita dah mandi, dah wajib pada hari kelima, tapi hari ke-8 ini masih dalam tempoh 15 hari, kita telah tidak solat sebab kita hukumkan dia sebagai haid lagi sebab berlaku dalam tempoh 15 hari. Okey, faham tak setakat ni nak tanya? Faham tak? Syakira? Faham. Okey. Jadi itu cara dia. Jadi berdasarkan ketiga-tiga gambar rajah ataupun ketiga-tiga orang ni, hanya gambar rajah 3 ataupun wanita C sahaja yang termasuk dalam istihadah kubra. Jadi cara kira dia tak samalah dengan wanita B dan wanita A. Wanita A ni dia hanya menyempurnakan baki suci. Wanita A hanya menyempurnakan baki suci sahaja pada hari ke-17 dan hari ke-18 kerana waktu suci dia tidak mencukupi lagi 15 hari. Okey. Boleh tak? Kan ada nak tanya? Ada nak tanya? Ustazah, gambar rajah ketiga tu, Aha. haid 4 hari. Lepas tu yang lain tu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hingga hari ke-18 tu kira suci. Lepas tu hari ke-19 kalau merah lagi macam biasa istihadah lah. Ya. Ni sebab takut dia apa? Okey, kita nak kira kalau haid kedua darah berterusan tu, kita nak yang lebih kuat baru kita panggil haid yang kedua. Haid kedua. Sebabnya kita dah dapat mentamizkan darah di sini. Okey. Okey, maksudnya kena tunggu hitam lah. Tunggu hitam lah. Darah yang lebih kuat daripada merah. Tapi kalaulah di sini warna kuning contohnya. Di sini warna kuning dah ni. Kuning dah. Dia lebih cair daripada warna hak yang depan ni. Bermakna hak atas sikit pada kuning ni dah boleh dihukumkan haid untuk pusingan kedua. Okey. Faham? Faham. Orang lain faham tak ni? Orang lain. Sebab Syakirah mungkin acak kali dah kan mengikuti ni, dah maknanya memang faham lah tu. Orang lain hak baru ni boleh faham tak setakat ni? Siapa jada gini ni? Rohaya, ada tak Rohaya? Ayah faham tak? Kalau darah yang selang-seling tu, kalau yang di tengah tu darah lemah, selepas tu darah kuat, kira haid lagi lah kan. Kalau berhenti darah kuat, lepas tu lemah tu, kira darah lemah tu dari stok dari berhenti dari darah
kuat tu je lah kan. Tengok ayah tanya tu berapa bulan? Dah berdasarkan dua ustazah tadi tu. Dah hak kata hak warna hitam tu hari ke berapa? Ada maksud saya gini, macam dia 4 hari bulan tu darah kuat, 5, 6 tu darah lemah, lepas tu 8 tu darah kuat lah pula. Jadi kiranya sampai hari ke-8 tu lah kan. Dia macam ni, kita kena tengok warna. Kita kena tengok warna hak yang keluar pada hari ke-5 ni. Lemah dia tu warna apa? Hak hari ke-8 ni warna apa? Hak kuat hitam lah maksudnya ke macam mana? Kalau coklat dengan merah, kuat merah lagi kan? Ya. Dia sebab kita kena tahu lah. Mana-mana? Jadi kalau yang ke-7 tu darah coklat lembut kuning gitu. Lepas tu yang ke-8 tu darah merah, kita hit lagi lah kan siapa yang ke-8 tu kan. Dia kalau dalam perjalanan tu memang, tapi kita guna kaedah tamyiz ke ni? Nak tanya ni hari ke-17 kita berada pada hari ke-17 ke? Ya. Okey, kalau guna kaedah tamyiz, kalau warna kuning ataupun coklat pada hari ke-5, ke-6, ke-7 ni, dia tak boleh gabung. Kita dak belajar lagi hak lebih daripada 2 tahap. Yang Kak Nur perkenalkan ni 2 tahap baru ni. Tapi tak apalah kalau Rahaya tanya, contohnya hari ke-5, ke-6 ni warna lemah, warna coklat. Koko sini. Hari ke-8 baru warna merah. Bermakna 4 hari juga dia tak boleh gabung dengan warna coklat di tengah ni. Sebab syarat gabungan dia mestilah, dia ada syarat pula, syarat gabungan. Nanti mungkin lepas ni Kak Nur cerita. Okey, ni kita tengok dua tahap dulu. Kita tengok step by step. Okey. Jadi inilah cara menyelesaikan permasalahan darah yang keluar. Jadi kalau kita tengok kesemua wanita A, B dan C ni memang dia mengadu, dia keluar darah pada hari pertama hingga ke-8 dia khabar. Dan darah kedua keluar pada hari ke-17 dan 18. Tapi bila kita ya? Nak tanya boleh tak? Boleh, ya tanya. Apa saya dah ada kes satu dengan A dengan B juga. So kalau kiranya satu hit lah kan? Ya. Lepas tu hak dua dak jadi haid. Hak dua dah jadi haid sampai hitamnya lah tak? Dak, hak ni dak cukup 24 jam. Kesemua bukan haid. Okey. Okey. Maknanya kalau hak ni semua bulan haid, 17 baru haid lah. Ya. Dua tu. Dalam kes satu tu, 17 tu dah kira suci lah kan? Suci. Sebab suci dia ni dak cukup lagi. Tak cukup lagi 15 hari. Maknanya hari ke-17 dan hari ke-18 ni dia menyempurnakan baki suci yang masih ada lagi. Sebab 9 sampai 16 baru 8 hari. Jadi kalau darah keluar ni kena sempurnakan baki suci. Baki suci ada berapa hari lagi? Ada 7 hari lagi. Tu maksud dia. Campur lagi lah. Maksudnya 17 tu kira hit lagi lah. Istiadah. 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 Okey. Okey. Sebab itulah cara menyelesaikan permasalahan haid ni amat rumit, kena teliti. Sebab kita tak boleh kalau ada orang main ngadu ke kita, contohlah kita dah tahu kan, kita nak cuba selesaikan permasalahan orang, maknanya kita kena tanya molek. Kalau dia khabar
hari ke gambar rajah 2 ni khabar darah keluar tu 8 hari. Makna darah hitam memang macam haid dia kata. Sikit-sikit je tu kita kena tanya berapa jam sebab cara kira dia tu kan. Itu dia. Sebabnya kalau orang nak belajar memang dia khabar gitulah. Dia khabar je mari 8 hari dah ni. Sebab darah kuat ni, darah hitam dengan darah merah. Dia sebab kita nak hukumkan haid ni dia tidak boleh diukur sikit atau banyak. Maknanya sikit pun tetap dikira. Bukan semestinya bila kita tengok banyak darah keluar tu haid lah dia. Tak semestinya. Sikit pun kemungkinan lah sebabnya kaedah dia macam tu. Yang ulama sebut. Ulama sebut darah haid tidak diukur daripada segi sikit ataupun banyak. Kalau dia keluar maknanya walaupun sikit ada tetap dihukumkan sebagai haid sekiranya cukup 24 jam. Tu kaedah dia. Okey. Itulah. Maknanya kita biar faham sampai tahap ni lah. Sebab kita bimbang bulan puasa ni ramanya lah mari khabar. Hak dia mengalami istihadah, hak darah keluar semua ni. Darah keluar dia tu muda lagi dok kahwin lagi. Daripada belasan tahun dia mengalami. Masa duduk universiti pun memang mengalami istihadah. Dia kata dia tidak pernah ada masa suci. Baru kemarin dia WhatsApp. Dia tidak ada masa suci dia khabar. Maksudnya darah tu sentiasa keluar. Kak Nur tanya dia, bila dia keluar darah begitu? Lama dah sebab kita dulu dia pernah lah beritahu ke kita. 2 tahun yang lepas tu dia pernah beritahu. Maknanya dia mengalami istihadah ni lah. Darah lebih 15 hari. Tapi lama dah hidup kontak. Tiba-tiba dia kontak kemarin. Dia khabar. Dia tanya gini mula-mula. Dia kata, Ustazah, kalau darah melebihi 15 hari, darah kuat dia akan dihukumkan sebagai haid kan Ustazah? Dia tanya gitu. Memanglah, tapi Kak Nur tak khabar gitu sebab kita takut dia tersilap kan. Jadi Kak Nur pun tanya, berapa hari bulan keluar darah tu? Nak tengok, kita nak kira dari awal. Dia kata lama dah, dia kata. Lepas tu kata dah buat apa baru khabar. Ni bulan puasa ni dia kata dia takut puasa dalam waktu haram ke, dia kata. Dah solat macam mana? Solat tak takut, sedangkan selama ni solat itulah yang penting sekali. Bila Kak Nur tanya, dia kata lama, berbulan-bulan. Masya Allah. Kalau berbulan-bulan Kak Nur kata Kak Nur boleh selesaikan andai kata ada catatan. Dia kata dulu dia tanda dalam telefon rosak, dok tahu mana. Jadi tak ada lah. Tak ada catatan lah maksudnya. Kak Nur kata kalau gitu Kak Nur syorkan kena jumpa dengan mufti. Pergi je ke jabatan mufti. Ceritakan masalah kita. Sebab benda-benda gitu hanya mufti yang boleh menetapkan. Kalau ada catatan, insya-Allah kita boleh. Tapi bila tidak ada catatan tu, Kak Nur kata kena jumpa mufti. Jangan tunggu lama. Pergi selalu. Sebab bila lama-lama, masalah semakin rumit. Kalau jadi peringkat ni, maknanya kemungkinan dia ni sampai ke peringkat mutahayyirah lah ni. Mutahayyirah mungkin orang baru tak faham apa benda makna mutahayyirah. Mutahayyirah ni maksudnya dia tak dapat lagi. Dia dalam keadaan kebingungan nak hukumkan sekarang ni haid ke istihadah ke. Dalam keadaan gitu dia kena ihtiyat lah. Ihtiyat tu apa? Dia kena berada dalam 2 keadaan. Yang pertama dalam keadaan haid. Bila dalam keadaan haid dia ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan. Tapi dalam masa yang sama dia kena berihtiyat, dia berada dalam suci. Dalam suci tu dia kena puasa, dia kena solat dan dia boleh tawaf kalau dia berada di Mekah dalam mengerjakan umrah ataupun haji. 3 tu je boleh. Dan puasa dia pula sepanjang bulan Ramadan ni dia kena berpuasa sepanjang 30 hari. Dan 30 hari tu kalaulah haid dia tu berhenti pada siang hari, dia tak dapat 30 hari puasa dalam Ramadan dalam keadaan dia ihtimal saat ni tu. Dia hanya dapat 14 hari je.
dia kena qada lagi berturut-turut. Kalau andai kata darah dia tu berterusan, kena qada berturut-turut 30 hari lagi. Bermakna dia pernah puasa 60 hari. Kalau raya, dia kena berhenti. Dia kena berhenti sehari tu, raya pertama tu. Maksudnya dia kena, kalau bila dia start, dia kena puasa 30 hari. Tapi hak 30 hari dia puasa tu hanya dapat 14. Hak sekarang ni, hak bulan puasa ni, kalau seterik dia puasa 30 hari, dia hanya dapat 14 hari. Kalau kebetulan tahun tu 30 hari bulan Ramadan, dia kena tambah lagi 2 hari. 2 hari tu bukan 2 hari je dia kena puasa. Dia kena puasa 6 hari baru dapat 2 hari. Maknanya itu orang yang peringkat mutahayyirah. Kita bimbang wanita-wanita di luar sana yang mengalami istihadah ni sampai peringkat inilah. Sebab itu Kak Nur cadangkan dia jumpa dengan mufti, biar dia faham. Itulah kita bimbang kalau orang yang mengalami istihadah ni jangan buat main-main. Walaupun kita kata kita tak tahu, sebab benda ni wajib kita belajar. Sebab tu dia merupakan ilmu fardu ain. Wajib belajar. Memanglah mutahayyir hak sampai cara nak selesai mutahayyirah tu bukan ilmu fardu ain, dia termasuk ilmu fardu kifayah dah. Hanya orang tertentu sahaja, contoh mufti, dia boleh menetapkan hukum tu. Maknanya tak tahulah tu, kalau dia tak ada catatan tu macam mana mungkin tergantung gitu je. Sebab ada hukum yang tergantung selama-lama hak dia tak ada mengemukakan bukti yang yakin. Tu kita bimbang tu. Okeylah. Kita sambung pula lah pembelajaran kita. Hari ni kita tengok cara penyelesaian permasalahan istihadah kubra menggunakan kaedah tamyiz. Apa yang dimaksudkan dengan tamyiz ni? Tamyiz ni maknanya dapat membezakan darah kuat dan darah lemah. Okey, dalam siri 3 yang lalu kita telah sebut bagaimana kita nak tahu darah kuat dan darah lemah, iaitu dengan melihat kepada 3 unsur ataupun 3 elemen ini, iaitu yang pertamanya warna, sifat dan juga bau. Warna ada 5 tahap. Warna hitam kena tengok, kena ingatlah ni warna atau tahap warna ni. Tahap warna, sebab andai kata kalau kita mengalami istihadah saat ni, darah yang berterusan, bila kita nak selesaikan kaedah tamyiz, kena tengok darah-darah yang keluar itu. Kalau dia keluar tungging terbalik, mula keluar warna kuning dulu, lepas tu menjadi perang, lepas tu merah pula, lepas tu hitam, ataupun dia jadi keruh, maknanya dia ada campur gaul, dia tak turutan daripada darah kuat ke lemah-lemah gitu. Itu dia ada kaedah pula kita nak selesaikan. Jadi sebab itulah kita kena tahu tahap-tahap darah haid ini. Yang dimulai dengan warna yang paling kuat iaitu warna hitam. Lepas tu diikuti dengan warna merah. Perang duduk tempat ketiga. Semakin lemah daripada hitam dan merah ni. Yang keempat kuning dan yang kelimanya keruh. Itu dia. Hari tu kita dah bincang dah. Siri ketiga rasanya, warna kuning dan keruh ni dah dalam mazhab kita. Macam mana kita nak kalau dia berlaku dalam tempoh 15 hari itulah, maknanya adakah dia boleh dihukumkan haid ataupun tidak. Tu dia, kita dah bincang dah. Dan Syakirah pun pernah tanya kan, Syakirah, macam mana kalau dia tu berhenti dah keluar darah kuning keruh tu, nak hukumkan haid lagi ke tidak kan? Itu memang ada perbahasan lah, perbahasan ulama. Tapi tak apalah, kalau ada yang tak ingat, akan boleh tanya je. Itu dia. Okey, jadi dalam kaedah tamyiz, darah kuat akan dihukumkan sebagai haid dan darah lemah dihukumkan sebagai istihadah dengan 3 syarat tamyiz. Ni syarat tamyiz ni kena ingat juga ni, kena catat. Kak Nur nak pastikan orang yang menghadiri ataupun kita ada kuliah ni kan, pengajian ni, mesti catat. Kita tak boleh sekadar kita dengar sahaja sambil-sambil duduk dalam maknanya tidak ada catatan, tak mau. Sebab benda ni memang
kena faham sangat-sangat. Macam kita belajar matematik lah untuk periksa. Seolah-olahnya gitu. Kita kena tahu benda-benda yang berkait dengan kalau kaedah tamyiz, perkara yang berkaitnya syarat tamyiz ni amat penting. Yang pertama, syarat tamyiz ialah darah kuat mesti mencukupi 24 jam ataupun lebih. Yang kedua, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Dan yang ketiga, darah lemah mesti istimrar. Istimrar ni makna apa? Istimrar ni lebih. Lebih 15 hari kalau dia keluar secara berterusan. Itu dia. Sebab dia ada pula kaedah dia. Kalau darah lemah ni tidak istimrar, tidak sampai 15 hari, dia diselangi dengan darah yang lebih kuat, dia ada cara dia pula. Sebab itulah kalau kita kata darah kuat ini, kalau dalam kaedah tamyiz, darah kuat ini akan dihukumkan sebagai haid. Tapi ada ketika dia tidak boleh jadi haid. Sebab itu kita kena dengar ni, kena tahu ni. InsyaAllah lah lepas kita belajar ni, insyaAllah kita tahu. Okey, baik, kita tengok contoh yang mudah dulu dah. Saudara ni catat ni. Ni semua merupakan yang pertama, syarat pertama dan syarat kedua ni merujuk kepada haid. Sebab darah kuat itu akan dihukumkan sebagai haid. Dia mesti 24 jam ataupun lebih. Dan darah kuat itu mesti tidak melebihi 15 hari, 15 malam. Ni merujuk kepada haid. Kita nak hukumkan dia sebagai haid. Manakala syarat ketiga itu merujuk kepada istihadah. Darah lemah itu mesti 15 hari. Kan kita kata minimum suci 15 hari, paling minimum. Itu dia. Okey, kita tengok kita tengok contoh yang mudah. Ada 2 tahap. Nanti 3 lepas ni. InsyaAllah. Okey. Kesemua darah yang keluar dalam gambar rajah 1 dan 2 sama je. 20 hari. Gambar rajah 1 hitam keluar dulu selama 8 hari diikuti dengan darah merah selama 20 hari. Menjumlahkan 20 hari. Gambar rajah 2 pun sama. Darah merah keluar selama 8 hari. 6 hari. Darah kuat hitam keluar kemudian selama 14 hari. Jadi kalaulah keluar macam ni, kalau kita sendiri yang mengalami, kita mesti alert, mesti buat analisis pada hari ke-16. Hak ni kita nak beritahu je. Tapi kalau kita mengalami sendiri, hari ke-16 tu kita mesti buat analisis. Sebab hari ke-16 tu tidak boleh dihukumkan haid dah, ataupun tidak boleh dihukumkan haid dah sebab lebih 15 hari. Nak kata hari ke-16 ni haid lagi? Tak boleh. Itu. Jadi kita kena buat analisis. Okey, jadi analisis kita untuk gambar rajah yang pertama. Kita boleh kenal pasti tak darah kuat dan darah lemah? Memang iyalah sebab kita tahu ni 8 hari hitam kita khabar. Jadi apabila adanya darah kuat dan darah lemah, kita tengok syarat tamyiz tadi. Darah kuat dia mesti mencukupi 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Supaya kita dapat menghukumkan dia sebagai haid. Jadi cukuplah 2 syarat tu. Dia lebih 24 jam dan dia tidak pun sampai 15 hari. Bermakna haid dihukumkan 8 hari. Itu dia. Jadi haid dihukumkan 8 hari. Selebihnya merupakan istihadah. Bila dihukumkan istihadah, maknanya merupakan waktu suci. Jadi kita kena qada raya berapa hari kita qada solat? Ayah? Ada tak ayah ni? Ada ayah. Berapa hari? 7 hari. Bermula hari ke-9 sehingga hari ke
15. Hari ke-16 ni maknanya kita teruskan sahaja ibadat kita sebab kita berada dalam keadaan istihadah. Mandi wajib lah pada hari ke-16 ni, kita boleh mandi wajib. Itu dia. Analisis apa yang perlu kita buat pada hari ke-16 ni? Yang pertama, kita nak tentukan haid kita. Adakah pada hari ke-16 ni kita boleh tentukan haid kita? Kalau boleh, seperti mana dalam gambar rajah 1 ni, maksudnya kita boleh mandi wajib lah pada hari ke-16 tu. Dan teruskan beribadat. Kena catat warna-warna darah yang keluar ni. Kalau darah berti sampai di sini, maksudnya istihadah kita selama 12 hari saja. Hari selebihnya suci, sambung. Bila pula nak menentukan haid pusingan kedua? Apabila istihadah dah cukup ataupun suci dah cukup 15 hari, keluar sebarang darah, akan dihukumkan sebagai haid untuk pusingan baharu. Tu dia. Okey, dan kita tengok gambar rajah 2 pula. Gambar rajah 2 ni berapa hari? Hari ke-16 ni kita buat analisis. Haid kita boleh ditentu ke tak lagi? Hanuni ada tak Hanuni? Kak Anu tak apa kenal gini. Soalan Kak Anu tadi, gambar rajah 2 ni. Pada hari ke-16, hari ke-16 kan kita kena buat analisis. Yang pertama, adakah haid kita boleh ditentukan? Yang kedua, boleh tak mandi wajib? 2 benda je. Okey, boleh tak kita nak tentukan, nak hukumkan haid kita? Kita berada pada hari ke-16 sekarang ni. Boleh tak kita nak tentukan haid? Kalau saya tengok kalau warna dah kuat. Jadi kalau saya lah, yang macam anggap yang masa tu haid, betul tak salah? Hak hitam ni haid? Hitam tu haid. Ya, hak hitam ni akan jadi haid sekiranya cukup syarat haid saat ni lah. Dia 24 jam dan dia memang dia tidak boleh melebihi 15 hari. Okey, hari ke-16 ni kita boleh tak hukumkan hak hitam ni sebagai haid? Boleh lah. Boleh. Boleh tak? Kita berada pada hari ke-16. Hari ke-16 tu darah hitam lagi. Bila kita nak hukumkan hitam ini sebagai haid, kita boleh mandi wajib ke tak hari ke-16? Jadi tak boleh mandi wajib pada hari ke-16. Kita kena tunggu darah hitam itu berhenti. Bukanlah kalau dia keluar sampai 20 hari kita tunggu berhenti, tak. Kita tengok selagi dia tak lebih 15 hari, kalau dia berhenti boleh mandi wajib. Tapi kalau dia lebih pula 15 hari, kita tak boleh hukumkan dia sebagai haid pula. Sebab haid dia tidak boleh melebihi 15 hari. Tu. Sebab itu kalau darah kuat keluar kemudian, dia sedikit memberi ketakutan jugalah orang yang mengalaminya. Sebabnya susah, semakin rumit untuk diselesaikan. Itu. Jadi kalaulah kita, antara kita ni kemungkinan ada yang mengalami istihadah, kena tanda molek sangat-sangat. Hari ke-7 ni pukul berapa keluar darah hitam tu, darah yang lebih kuat tu. Sebab kita nak kira tempoh 360 jam ni sampai bila. Kalau dia keluar dalam tempoh 360 jam, maka dia boleh dihukumkan sebagai haid. Tapi kalau dia lebih 360 jam, dia tidak boleh dihukumkan sebagai haid. Kaedah tamyiz ini akan berpindah kepada kaedah adat pula. Itu. Okey. Jadi kalau kita tengok gambar rajah ni, warna hitam ni tak lebih 15 hari, 14 hari sahaja, bermakna dia dihukumkan sebagai haid. Mandi wajib kita pada hari ke-21. Itu.
Okey, boleh faham tak setakat ni tu? Cumanya kita tengok di sini walaupun bilangan hari sama je. Mungkin kita boleh rujuk kepada wanita A dan wanita B lah. Kalau dia kata saya keluar darah 20 hari. Wanita B pula mari saya keluar darah 20 hari. Hari ke-16 saya mandi wajib dah. Semua kata gitu. Hari ke-16 saya mandi wajib dah. Lepas tu hari ke-16 je ke istihadah. Sebab ustazah kata saya mesti kena mandi hari ke-16. Dan haid saya 15 hari. Itu yang kebiasaannya. Kan? Kalaulah menghukumkan macam tu, kalau hukumkan gambar rajah pertama, kita hukumkan 15 hari haid. Berapa hari kita tertinggal ibadat solat? 7 hari kita tertinggal ibadat solat. Kalau kita hukumkan 15 hari, memang kita tak kontak kan? Tu. Begitu juga hak yang gambar rajah 2. Kalau kita mandi wajib pada hari ke-16, bermakna kita mandi wajib dalam keadaan haid. Sah tak kita mandi wajib dalam keadaan haid? Memang tidak sah. Dan ibadat-ibadat seterusnya pun tak sah. Walaupun ketika tidak ada darah dah ni. Kita mandi dah hari ke-16. Hari ke-21 tak ada darah. Kita pun beribadat. Hak ni kemungkinan berdosa lah di sini kita beribadat. Hak ni pun tak sah ibadat kita ni. Itulah kesannya. Okey, inilah kita nak tengok contoh-contoh sebab bukan senang untuk kita hukumkan haid dan istihadah apabila darah melebihi 15 hari. Bukan semudah kita hukumkan 15 hari haid yang pertama. Lepas tu istihadah. Tu. Okey. Itu dah. Jadi walaupun kita tak pernah mengalami istihadah sebelum ni, mesti catat. Kena ada catatan. Sebab itulah tadi kita sebut kalau tak catat ataupun kita tanya orang terus jawab. Tak siasat macam mana. Kalau orang tak belajar, memang dia tak siasat dah. Hak dia dengarnya 15 hari haid, lepas tu istihadah lah. Baru ni ada juga. Tanya bab nifas. Baru ni ada orang Kelantan. Dia cikgu. Dari Kelantan. Anak keempat dah. Hari ke-60 dia tanya. Hari saya hari ke-60 dah. Saya nak puasa ke guana ni. Kata hari 60 tu kalau ada darah, tak boleh puasa lagi. Sebab dia masih lagi dalam tempoh 1440 jam. Hari ke-61 baru buat analisis. Hari ke-61 dah beranak pukul berapa? Pukul 11 suku dia kata. Hari ke-61 pukul 11 suku mesti buat calik tan. Mesti tepat 11 suku buat calik tan. Tengok calik tan pertama tu ada ke tak darah. Kalau tak ada darah calik tan pertama, atau lepas tu ada darah, tak ada masalah. Hak lepas tu dihukumkan sebagai haid. Jadi tengoklah kalau berhenti darah tu pukul berapa. Tu. Lepas tu Kak Nur kabur gitulah ke dia. Andai kata kalaulah darah tu sterik, calik ada, maknanya darah bersambung, dia kena guna kaedah tamyiz ataupun kaedah adat untuk menghukumkan nifas dan istihadah. Lepas tu Kak tanya tadi, dah ingat tak warna-warna darah? Tak pernah catat. Tak tahu dah, tak ingat. Tak ingat warna-warna yang tu. Tak tahu pun. Maksudnya. Kata, okeylah kalau tak ingat tak apa, boleh berpindah kepada kaedah adat. Lepas tu anak keberapa dah? Anak keempat dia kata. Dah maksudnya, hak sebelum tu, hak terakhir, nifas terakhir, berapa hari? Tak ingat. Hak tu yang jadi masalah. Bila kita tak ingat adat haid ataupun adat nifas, kemungkinan dia akan jadi mutahayyirah. Hak itu kita bimbang tu. Dia ada juga mutahayyirah ni. Tu. Lepas tu kata ada apalah, esok buat catatan, buat calitan pada tepat pukul 11 suku waktu melahirkan hari itu. Lepas tu esokkan tu Kak Nur tanya dia. Dia pun kata, dia tanya ramai dah ustaz-ustaz, dia tengok video, dia baca buku. Ustaz-ustaz kata hari ke-61 tu istihadah.
Dia kata kalau darah bersambung. Kata kemungkinan istihadah, kemungkinan haid hari ke-61 tu. Kena tengok semula lah, kena kira. Kita tak boleh faham rambam khabar hari ke-61 tu istihadah. Kemungkinan sebelum tu ada lagi istihadah. Yang kena qada solat puasa. Ni bulan puasa kan? Tu. Dan kemungkinan akan jadi haid. Tu kita bimbang. Kemungkinan akan jadi haid, kita pun dok mandi wajib ataupun memang kita mandi wajib. Ni pasal ni. Kita mandi wajib, dah kita mandi dalam haid pula. Lagu mana? Itulah jadi masalah kan. Kalau dok belajar rasa macam tak ada apa-apa pun, orang kata nak okey lah, kira gitu lah. Hari 61 istihadah. Semudah itu. Tapi lama kelamaan kalau dia tahu, dia belajar tu usia dah lanjut dah. Larat dah dia nak qada banyak-banyak tu. Solat lagi, puasa lagi. Kan? Itulah terjadi. Okey, kita sambung hak kita ni. Ni walaupun kita kata darah beranak ni, Kak sebut walaupun kita tidak ada istihadah, maksudnya kita kena catatlah perjalanan ni muda-muda belaka lagi ni. Syakirah muda lagi, maksudnya ada haid lagi kan. Jadi kena catat. Rasanya Rohaya pun muda lagi, ada haid, kena catat. Catatan itu merupakan evidence kita yang penting sangat-sangat. Kalau kita pergi jumpa mufti pun, mufti akan tanya macam ni lah. Dia tanya, dia apa? Dia nak tahu perjalanan darah kita. Tu. Okey. Ada soalan, kita buka soalan lah dulu sebelum kita pergi kepada tajuk-tajuk ataupun seterusnya. Tak ada soalan? Dengar tak suara Kak Nur ni? Ke terputus? Dengar. Dah tak ada soalan dah? Okeylah, kita cuba tengok gambar rajah apa. Okey, gambar rajah 3. Jika berlaku macam ni pula. Seseorang itu dia keluar darah 4 hari hitam, lepas tu tidak ada darah, 5, 6, 7 tak ada darah. Hari ke-8 sehingga 11 darah bertukar pula, semakin lemah daripada hari pertama. Warna merah. Lepas tu hari ke-17 ada darah. Ni berlaku istihadah lah kan. Istihadah apa? Yang pertama kena tahu dulu istihadah apa, sebab kita nak selesaikan permasalahan istihadah ni kena tahu. Sebab kaedah istihadah sughra lain, istihadah kubra lain. Okey, kalau berlaku macam ni termasuk istihadah kubra ke istihadah sughra? Rasanya ramai sangat di antara kita yang mengalami gini. Hanun ni istihadah apa ni agak-agak ni? Istihadah kubra. Sebab apa dia termasuk? Maknanya hak kefahaman Hanun ni lah. Sebab apa dia termasuk dalam kategori istihadah kubra? Sebab darah dia terputus, tapi dia dalam bawah ramai ni, yang darah saya faham macam darah sebab darah dia terputus je lah. Okey, betul lah tu. Sebab kalaulah darah tu keluar berterusan, contohnya hari pertama sehingga 11 tu berterusan, 5, 6, 7 ada darah juga, walaupun dalam keadaan fatrah. Contohnya fatrah tu kita calik bahawa ada kan. Contohnya fatrah warna yang keruh, warna yang lemah lah di sini. Yang di tengah 5, 6, 7 ni warna keruh. Tiba-tiba hari ke-17 keluar darah. Itu termasuk istihadah
sugro. Tapi kalaulah memang nakok di sini 567 tu nakok. Nakok tu maksudnya kita calik tak ada. Apatah lagi dipek tak ada. Jadi kalau nakok bermakna terputuslah. Nakok ni terputus. Nakok dia tidak ittisal. Dia dia tak ada. Nakok dia kena duduk belakang. Maksudnya gitu. Walaupun kita tengok hari ke-15 ni, lepas hari ke-15 tak ada. Dah. Hari ke-15 dengan 16 dah sambung pun. Tu dia. Tapi dia termasuk juga dalam kategori istihadah kubra. Bila termasuk dalam istihadah kubra, kita kena guna kaedah khusus lah, sama ada tamyiz ataupun adat. Tapi pada hari ke-16 tu, kita guna kaedah apa di situ? Hari ke-16 tak ada darah, 15 tak ada, 16 tak ada. Kita guna kaedah apa masa tu? Masa hari ke-16. Kaedah takwim lah. Kaedah takwim lagi kan? Sebab darah tidak melebihi 15 hari. Tu dia. Jadi bila kita guna kaedah takwim, haid kita 11 hari je lah. 11 hari je. Tapi apabila hari ke-17 darah keluar semula, kaedah takwim tidak boleh diguna pakai dah. Kerana apabila berlaku situasi seperti ini, dia termasuk dalam kategori istihadah kubra. Jadi kalau istihadah kubra, cara nak selesaikan istihadah ni dengan kaedah tamyiz ataupun adat. Kalau darah dapat ditamyiz, kena guna kaedah tamyiz lah. Kalau tak boleh guna kaedah tamyiz, mungkin darah satu tahap ataupun dia tak ingat warna-warna darah, maksudnya dia kena guna kaedah adat. Itu dia. Okey. Jadi berapa hari, kalau boleh tak guna kaedah tamyiz di sini? Boleh lah. Boleh guna. Berapa hari berapa hari haid tu? 4 hari. 4 hari saja. Berapa hari kena qada solat? 1, 2, 3, 4 hari. 4 hari kena. 4 hari. Maksudnya dia dah mandi wajib pada hari ke-12 ni, tak ada masalah dah lah dari segi mandi wajib. Cuma dia kena qada 4 hari. Sebab apa kena qada 4 hari, ayah? Ayah? Mana ayah? Kan tak ada dah. Tak ada dah. Kita kena qada semula 4 hari pada hari ke-8, 9, 10, 11. Sebab masa ni kita dah tak solat. Ayah faham tak? Sebab apa kita kena qada hari ke-8, 9, 10, 11 ni? Ya? Tak ada pula. Bukan haid. Sebab apa? Sebab bukan haid. Bukan haid. Memang sebab dia dihukumkan sebagai istihadah dan kita telah tidak solat kan? Kita dah solat kita dah tertinggal lah maksudnya. Sebab masa ni, masa hari ke-8, 9, 10 ni memang kita dah solat sebab ada darah. Dan darah yang keluar ni dalam tempoh 15 hari lagi. Jadi kita tak berdosa sebenarnya kita tak solat ketika itu. Cuma berdosa kalau kita dah qada semula. Berdosa dah. Itu. Dah? Okey, faham dah tu? InsyaAllah. Itu cara kira dia. Okey. Dan kita tengok satu lagi contoh. Kalau jadi gini pula. Macam mana kita nak selesaikan permasalahan kita? Siapa nak jawab ni? Nak tengok. Boleh faham ke tak ni? Hak baru-baru ni pun dah faham dah ni. Dah nampak dah lah. Faham. Sebelum ni mungkin kita dok berapa faham cara nak kira tak? Okey, ni kalau gambar rajah gini pula, yang keempat ni. Macam mana kita nak selesaikan?
Tak ada orang nak selesaikan. Anak cakap nak kabut lah. Masa pun dah suntuk dah. Okey, kalau terjadi macam ni, apa yang perlu kita lakukan ialah apabila darah keluar melebihi 15 hari, hari ke-16 kena buat analisis. Adakah darah yang keluar itu kita boleh hukumkan haid? Yang pertama mesti kita tengok kaedah tamyiz dulu. Kaedah tamyiz tu bila darah dapat ditamyiz lah. Okey, jadi dalam keadaan ini darah tidak dapat ditamyiz kerana keluar satu tahap je, tak ada pun hak yang membezakan. Setahap sahaja. Ataupun kemungkinan seseorang tu tidak ingat. Bila dia tak ingat dah warna-warna darah kuat bila berapa hari, dia kena guna kaedah adat lah. Jadi bila nak guna kaedah adat, kena rujuk adat haid yang terakhir. Kena rujuk adat haid yang terakhir. Kalau bulan ni bulan 3, kena rujuk adat bulan 2. Bulan 2 tu apa hari haid dia? Dia bukan 15 hari. Sebab kebanyakan orang bila Kak Nun kata kena tengok adat haid terakhir, 15 hari ya Ustazah. Dah haid awak 15 hari ke sebelum ni? Pernah ke? Dah pernah 15 hari. Dah buat apa nak hukumkan 15 hari? Maksudnya kena tengok haid kita. Setiap individu itu berbeza. Mungkin ada orang 5 hari haid awak yang terakhir dia. Dah ingat mana Ustazah? Dah kalau dah ingat tu mungkin jadi akan menjadi mutahayyirah pula. Itulah kita kena ingat tu. Kalau tak ingat kemungkinan akan jadi mutahayyirah sebab hak yang dirujuk yang terakhir. Dia tak ambil hak yang dulu-dulu. Ada orang kata saya dalam lingkungan 5-6 je. Dah hak terakhir berapa hari? Tak tahu pula. Biasa 5-6 je. Biasa dah tahulah. Ya nak tengok terakhir. Tu. Jadi itulah pentingnya catatan. Kalau kita ada diary, buka. Bulan lepas berapa hari? Bulan sebelum berapa hari? Kalau bulan lepas tak ada, bulan tu tak ada, 5 bulan dah kita dok period contohnya. Kalau ada catatan senang. Kalau kata nak ingat, memang tak ingat. Dah lama-lama kan? Itu dia. Jadi hak ni guna kaedah adat. Tu. Tapi kita tak mau cerita lagi lah hak adat ni. Kita masih lagi dalam kaedah tamyiz. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Ni baru kita tengok darah 2 tahap. Jadi kemungkinan darah ada 3 tahap, ada 4 tahap, ada 5 tahap tu ada belaka kemungkinan. Tak dalam tempoh 15 hari. InsyaAllah kita akan sambung semula. Sebab kita pun dah habis dah sejam dah sekarang ni. Kalau ada soalan kita boleh cuba jawab. Ada tak soalan? Tak ada. Okey, kalau darah yang keluar macam ni, contoh ada orang ni berbulan-bulan dia dah ingat dah contohnya. Sebab ada yang hari khabar tu 5 bulan yang lepas tapi dia hukumkan 15 hari haid 15 hari istihadah dah. Tapi bila nak tu semula, nak hukumkan semula, anggap dia tu ghairu mumayyizah lah, seorang yang tidak dapat membezakan darah. Jadi kena kira semula tu haid terakhir dia tu, hak sebelum jadi istihadah. Kalau dia ingat nasib baik, kalau dia ingat juga tu yang sedia di masalah. Kalau dia ingat tak ada masalah, boleh je selesai, tak akan jadi sampai mutahayyirah. Jadi kena tu balik. Kemungkinan kalau dia kira 15 hari haid 15 hari istihadah, ada kemungkinannya dia mandi dalam keadaan haid. Hak tu jadi banyaklah dia kena qadanya. Tak boleh bukan nak kira saja. Kira tu untuk qada hak mana sepatutnya dia dihukumkan istihadah tapi dihukumkan haid. Tu. Itu pentingnya tu. Dah kalau kita dah terlewat tahu bab ni dah. Berapa banyak kita kena qada tu. Ataupun kita kata kita nak abaikan. Kalau kita abaikan pun memberi kesan kepada kehidupan kita. Sebab kita tahu orang yang meninggalkan solat ni, kehidupan di dunia dia tidak tenang. Dan di akhirat
kelak memang akan dapat juga. Ya tak? Balasan daripada Allah. Itulah kita tabuh tu. Okeylah, kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita berhenti di sini dulu. Dan Kak Nur mohon keampunan daripada Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.